Contoh yang boleh saya beri untuk peneguhan positif bagi meningkatkan tingkah laku seperti yang tadilah. Kita beri ganjaran, kita beri pujian. Sebab itu tingkah laku yang baik tadi mungkin seperti membaca buku ke, menjawab soalan betul ke, menyiapkan kerja, menyebabkan tingkah laku itu ditingkatkan. Kalau kita kaitkan dengan peneguhan negatif pula, maksudnya kat sini sesiapa yang tidak siapkan kerja, siapa yang tidak mendengar arahan, jadi dia tidak diberi ganjaran. Jadi kalau dia nak boleh ganjaran, jadi maksudnya dia perlu elakkan daripada sikap tidak siapkan kerja, membuat kerja yang cincai ke apa semua. Itu boleh meningkatkan tingkah laku ke arah yang baiklah. Okey. Contoh untuk hukuman positif pula bagi mengurangkan tingkah laku yang tak baik, seperti hukuman mencuci tandas ke. Kalau dia contohlah dia bersalah sebab mencubit mungkin menyebabkan pergaduhan ke apa semua, jadi hukuman yang diberi adalah lebih positif, itu dengan membuat sesuatu supaya manfaat kepada dia. Jadi kalau dia untuk bagi mengelak diri daripada tingkah laku yang tak baik, dia perlu menjalani hukuman yang positif. Seperti yang saya katakan tadilah, sebaiknya hukuman positif ini membentuk tingkah laku yang baik lagi. Jadi tingkah laku bagi mengurangkan tingkah laku yang jahat tadilah. Jadi kalau kita boleh ambil contoh, hukuman baik apa? Menyapu sampah ke, menguti sampah ke. Jadi kalau sesiapa yang buat bising ke, hukuman dia kena kutip sampah. Itu antara aspek yang ditekankan oleh Skinner lah. Membuat hukuman positif bagi mengurangkan tingkah laku yang tidak baik. Kalau kita kaitkan dengan tingkah laku yang tidak baik, dengan hukuman yang tidak baik, yang hukuman negatif, apa? Rotan. Itu yang biasalah. Rotan itu adalah hukuman yang negatif untuk mengurangkan tingkah laku dia yang tak baik, tapi ada juga kesan dia, mungkin kalau pelajar ini selalu kena rotan, jadi mindset dia bertambah jahat lah. Sebaiknya hukuman yang tidak baik seperti apa? Hukuman tak baik pula, hukuman negatif lah. Hukuman negatif yang boleh dilaksanakan. Kalau yang biasanya kita dengar kan, berdiri atas kursi, kalau berdiri atas kursi itu boleh menyebabkan dia malu. Jadi kat sini negatif, seperti kalau di prasekolah kan, saya selalu buat hukuman time out. Pergi tepi. Ambil masa 3 minit berdiri kat situ. Supaya dia tahu tingkah laku dia mengacau kawan itu menyebabkan pembelajaran tak berlaku, dia boleh dihukum. Berdiri di tepi sahaja tanpa dipedulikan. Itu antara hukuman negatif untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak baik. Ini merupakan contoh jadual peneguhan ya. Kalau kita lihat di sini ada dua, iaitu satu berterusan, satu berkala. Maksudnya kalau berterusan, semua tingkah laku itu diteguhkan, semua perkara. Kalau berkala, ada certain part yang diteguhkan. Ada yang boleh kita sentiasa diingatkan. Kalau yang berkala ini, dia melibatkan dua situasi. Selang masa, berasaskan masa ataupun berasaskan isi kandungan pelajaran. Kalau masa yang berkaitan dengan peneguhan ini, kita boleh kaitkan dengan ganjaran tadilah, pujian. Takkanlah jawab soalan, contohlah yang kita boleh katakan, kalau kita minta ada pelajar yang boleh menjawab soalan, kita menjawab soalan dengan tepat, kita boleh memberi ganjaran seperti pujian, tahniah ke, jawapan yang tepat ke, sangat pandai ke, tapi bukannya setiap masa. Boleh selang masa lah. Tapi boleh berlainan dengan pelajar jugalah. Takkan orang yang sama aja kita tanya kan. Jadi muak pula
orang mendengar peneguhan positif itu sampai tak ada makna. Sebab itu kita kena lihat jugalah dari segi berasaskan masa. Ini berkala kalau kita nak beri pujian ke apa semua, peneguhan positif. Kalau yang berkaitan dengan peneguhan untuk isi kandungan pelajaran, di situ kita boleh ada kaitkan dengan apa yang pelajar itu peroleh dalam pembelajaran. Kalau dia contoh, kalau saya kan kami di tadika ni di prasekolah ni selalu menggunakan bahan-bahan mawujud. Jadi kalau gunakan bahan-bahan mawujud kami sebab ikut peringkat kanak-kanak kan, sebab mereka tak boleh berfikir secara abstrak. Jadi pembelajaran kami banyak guna ABM. Jadi guna ABM. ABM itu kalau temanya buah-buahan, contoh buah-buahan bukan tempatan seperti apple ke. Kalau saya ada kanak-kanak 25 orang, saya memang beli 25 lah, 25 biji. Jadi apabila berkaitan dengan nisbah pencapaian isi kandungan ini, tema kami tentang apple, pelajar yang boleh mempelajari tentang potongan dia ke apa isi kandungan dia, kalau dia buat dengan tepat, di situ dia akan memperoleh apple itu sendirilah. Kalau tak dapat, maksudnya dia tak ada oleh apa-apalah. Jadi kami banyak menggunakan pemberian yang bahan wujud untuk menjadi pelajar itu hak milik. Dia boleh makan ke apa semua sebab berkaitan dengan isi kandungan pembelajaran lah. Itu yang kita boleh kaitkan dengan peneguhan. Sambil dia belajar, sambil dia dapat something yang baik lah. Okay, kalau kita nak kaitkan dengan yang masa tadi kan, masa pun ada yang tetap, ada yang berubah. So terpulang. Tetap mungkin yang kita katakan antara masa kita guna masa pagi ke, masa tengah hari ke, balik ke, biasanya kami guna yang masa rehat. Sebab kanak-kanak ni, dia bila masa rehat, dia akan lepas makan kan dia terlampau aktif. Bila terlampau aktif, saya terpaksa menggunakan peneguhan positif bila lepas rehat lah. Siapa yang duduk diam, dia akan dapat something daripada saya. Macam itulah. Maksud itu kita boleh tetap gunakan masa yang tetap lah. Masa lepas rehat, semua. Kalau yang berubah-ubah tu berkaitan dengan mungkin awal pagi ke, sebelum balik ke. Sebab sebelum balik memang kita nak lepaskan pelajar balik kan. Takkan kita nak tahan mereka dalam kelas. Jadi kat situ kita boleh menggunakan selang masa berkala lah untuk bahagian peneguhan positif. Sebab kalau yang balik contohnya, tak semua orang akan dapat apa yang ganjaran yang saya beri. Sebab kalau yang dapat capai objektif tersebut, saya akan berilah sebagai pemangkin semangat dia untuk teruskan pembelajaran, dan yang lain boleh kata aku tak dapat, aku esok mesti dapat. Maksudnya kita boleh menggalakkan mereka berusaha lebih lah. Kalau yang berkaitan dengan pembelajaran tadi lah, seperti yang saya katakan tadi, nisbah tetap ataupun berubah juga seperti kandungan. Saya ada yang tetap, saya sebab tetap menggunakan bilangan kanak-kanak 25 orang. Kalau nisbah berubah, mungkin kita boleh katakan peneguhan secara dalam kumpulan ini yang dapat hadiah daripada saya sebab berjaya menghasilkan sesuatu. Itu antara yang kita boleh kaitkan dengan peneguhan lah dalam konteks yang berterusan ataupun berkala. Tapi kita boleh bincang lagi dengan lebih lanjut tentang mengikut jadual ini. Kalau yang ini pula, yang tadi adalah pengalaman saya. Yang ini kita boleh tengok dulu sampel-sampel yang diberikan dalam slide ini. Kalau peneguhan berterusan kat sini dalam proses membentuk tingkah laku, iaitu semasa mengajar dan murid membuat latihan, guru membimbing langkah demi langkah. Kat sini adalah ganjaran, memuji ke, menunjukkan gerak isyarat ke, ataupun biasanya saya selalu peluk kanak-kanak lah. Saya selalu ucap sayang dengan kanak-kanak sebab saya nak pelajar ini tahu bahawa kita ni sentiasa care dengan mereka. Apabila pelajar-pelajar ini ataupun kanak-kanak ini sentiasa diberi dorongan sepanjang dia buat aktiviti, itu menyebabkan dia boleh menyelesaikan tugasan yang diberi. Okey, kalau berkaitan dengan berkala nisbah tetap, kat sini bagi setiap
5 soalan murid dapat jawab dengan betul dan mereka mendapat 1 token. Itu antara yang berkaitan dengan berkala nisbah tadi. Berbeza dengan situasi saya tadi. Itu mungkin tambahan untuk anda memahami dengan lebih dalam. Jadi murid boleh menukar token dengan aktiviti ataupun objek yang disukai. Itu antara yang berkaitan dengan berkala nisbah tetap. Kalau berkala nisbah berubah, untuk menjawab soalan guru, murid perlu mengangkat tangan. Jadi peluang untuk menjawab tidak dapat dijangkakan. Sebab itu ada yang dapat jawab, ada yang tak dapat jawab. Sebab kalau angkat tangan ni kadang-kadang tak semua pelajar nak angkat tangan. Kadang-kadang ada masa semua nak angkat tangan. Itu antara berkala nisbah berubah. Jadi berkala selang masa tetap, di sini murid menghadapi ujian pada setiap akhir bulan. Disebabkan kalau kaitkan dengan contoh yang saya beri tentang kanak-kanak kami tak ada exam. Sebab itu selang masa tu yang kami buat dalam 1 hari lah. Tapi berbeza dengan kalau anda mengajar sekolah rendah, ujian memang ada berlaku setiap bulan. Depend kepada ujian topikal lah. Depend kepada sekarang PBD kan, terpulang kepada apa yang apa yang guru nak pelajar itu capai dalam PBD mereka lah. Dan satu lagi berkala selang masa berubah. Yang berubah maksudnya murid tidak tahu guru akan memberi ujian. Maksudnya kat sini berkaitan dengan kuis ke apa lagi yang berkaitan dengan yang benda yang boleh guru beri kepada pelajar bila-bila masa. Ini antara lah. Maksudnya berkala peneguhan ini contoh kuis. Siapa yang dapat jawab kuis tak sempat nak belajar, tak sempat ulang kaji tiba-tiba. Itu ada berkaitan dengan berkala selang masa berubah.